Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya akan menerangkan 4 tokoh yang telah saya pilih. Yang pertama ialah Al-Farabi. Nama dan biodata beliau ialah nama sebenarnya Abu Nas Muhammad bin Muhammad Ibn Tarchan. Beliau adalah hasil keturunan campur di antara Turki dan Parsi. Ibunya adalah orang Turki dan bapanya orang Parsi. Nama ibu beliau ialah Hana Al-Fakuri. Okey, kemudian tokoh falsafah Islam yang kedua. Okey, beliau ni adalah tokoh falsafah Islam yang kedua yang mana kita tahu yang pertama ialah Al-Kindi. Okey. Perjalanan hidup. Okey, berkenaan dengan perjalanan hidup beliau ni ada dua fasa, di antara bermulanya dia lahir sehingga umur 40 tahun dan fasa yang kedua daripada 40 tahun ke umur 80 tahun. Okey, dari kanak-kanak ni beliau telah belajar ilmu agama seperti Quran, hadis, ilmu tafsir Quran dan ilmu bahasa Arab. Okey. Dengan dia belajar ilmu ni, dia ada satu ketika beliau menjadi qadi. Okey, dengan kelaikan ini beliau dapat menjadi qadi. Okey, selepasnya adalah fasa kedua ketika dia berumur bermula dari 40 tahun. Dalam fasa perjalanan yang kedua, beliau telah mula belajar ilmu lain. Okey, ilmu yang selain daripada timur daripada Arab ni, antaranya ilmu daripada Greek, Parsi, India dan lain-lain. Okey, ilmu yang dia belajar adalah ilmu falsafah, fizik, muzik, astronomi, politik dan lain-lain. Okey. Penulisan dan pemikiran dia. Pemikiran Al-Farabi. Okey, poin dia. Kemudian karya yang terhasil adalah sangat banyak, hingga beratus lah. Dan dia ni fokus kepada berkenaan dengan politik. Dia punya pemikiran dia banyak tertumpu kepada politik. Antara kitab yang terkenal yang berkaitan dengan politik ialah nama kitab tu Ara Ahla Al-Madinat Al-Fadilah. Okey, beliau ni bukanlah ahli politik yang apa orang cakap, yang betul lah, yang sebenar. Maksudnya orang politik yang memang betul-betul menceburi bidang politik ni. Maksud dia pergi berkempen ke, pergi bertanding, tidak. Beliau ni adalah hanya di balik layar. Dia banyak menulis berkenaan tentang politik, bagaimana fungsi politik itu berjalan. Okey. Dia banyak menekankan dalam penulisannya tentang ialah pembentukan negara yang baik. Okey. Itulah yang benar ditekankan dalam buku politik yang dihasilkan oleh beliau. Okey, seterusnya tokoh yang kedua yang saya pilih ialah Al-Kindi, atau nama sebenar beliau ialah Abu Yusuf bin Ishaq Al-Kindi. Okey, beliau ni adalah ahli falsafah pertama Islam. Yang kedua tadi kita dah bincangkan. Okey, beliau ni mendukung Mu'tazilah atau fahaman Mu'tazilah dan ketika pemerintahan apa? Saya tak ingat. Okey. Dan Mu'tazilah ni menganggap dia adalah tokoh falsafah peripatik Islam. Okey. Beliau ni juga lah pakar dalam pelbagai ilmu. Pakar ya, beza pakar dan orang yang belajar biasa-biasa. Okey. Antara ilmu yang beliau pakar ialah ilmu kedoktoran, astronomi, matematik, geometri dan muzik. Okey, beliau ni adalah tokoh penterjemah karya-karya sains Greek ke dalam bahasa Arab. Okey. Karyanya banyak berkaitan, dia punya penghasilan karya dia banyak berkenaan dengan falsafah, dan bentuk penulisan beliau ni lah secara makalah dan dia tidak panjang-panjang, dia berbentuk pendek. Okey, antara penulisan yang terkenal di Eropah dan banyak diterjemahkan di Eropah. Maksudnya di sini penulisan beliau ni telah banyak dibawa ke Eropah dan diterjemahkan ke dalam bahasa Eropah. Okey. Pemikiran Al-Kindi berkenaan akal. Okey, dia banyak fokus tentang akal lah. Memang ada disebutkan juga tentang bagaimana tokoh falsafah Yunani, iaitu Aristotle dan Greek, bagaimana pemikiran beliau berkenaan dengan
bagaimana pemikiran Aristotle dan Plato berkenaan dengan akal. Okey. Apa yang telah dirumuskan oleh Al-Kindi, Aristotle dan Plato ni pemikiran dia adalah sama tentang akal. Okey. Dan ada yang mengatakan yang Aristotle ni mengambil apa yang difikirkan ataupun pemikiran yang dibawakan oleh Aristotle dan Plato, tetapi dia tidak mengambil daripada mereka berdua. Dia ada mengambil daripada tokoh lagi satu, saya tak ingat nama dia. Okey. Maksudnya Islam adalah agama yang tidak menolak akal. Maksudnya Islam ni dia tidak menolak akal semata-mata. Tetapi Islam juga menedahkan kepentingan dan keupayaan bagaimana akal itu berfungsi dan terlaksana. Okey. Akal ni, Al-Kindi juga membincangkan akal ni adalah pula dia dengan secara serius ataupun bukan main-main lah dia nak membincangkan tentang akal. Banyaknya berkenaan dengan akal lah dia punya gaya pemikiran Al-Kindi. Itu saja. Baiklah, kita pergi kepada tokoh yang ketiga, ialah Ibn Sina. Nama sebenar dan biodata beliau. Okey, nama sebenarnya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Okey, beliau ni adalah keturunan Turki. Beliau ni lahir di Bukhara, Turkistan, dan beliau meninggal ataupun mati ketika berumur 58 tahun di Hamazan. Okey, nama tempat tu Hamazan lah. Okey, seterusnya Ibn Sina ni di timur dia dikenal sebagai Ibn Sina. Di barat dia terkenal dengan nama lain, bukan Ibn Sina. Dan ada istilah dia dalam bahasa barat lah. Okey, seterusnya beliau ni adalah orang yang tekun mempelajari ilmu. Tekun ialah di sini rajin, selalu menuntut ilmu lah, tekun, berhati-hati ketika menuntut ilmu, bukan sambil lewa. Okey. Seterusnya beliau ni juga pernah membaca buku metafizik karangan Aristotle sebanyak 40 kali. Dibaca ni banyak, bukan sikit, 40 kali. Okey, kemudian penyelidikan dan penghasilan karya beliau. Okey, ketika umur 18 tahun ni beliau dah mula bergerak. Maksudnya bergerak adalah telah bermula membuat penyelidikan dan membuat karya. Okey. Banyak membuat penyelidikan dan menghasilkan karya. Okey, antaranya difokus kepada bidang perubatan. Memang ada juga ilmu-ilmu lain yang dibuat, tapi dia fokus kepada ilmu perubatan. Okey. Kemudian dia ni menjadi pakar perubatan yang terkemuka di dunia. Kemudian karya agung fi at-tib. Okey, ini adalah kitab yang penghasilan karya yang dibuat oleh Ibn Sina. Kitab ni juga menjadi sumber utama di universiti di Eropah lah. Kemudian segala yang ditulis ataupun segala yang dirumuskan dalam kitab ini masih digunakan sehinggalah era moden zaman kita sekarang ni, masih rujuk lagi kitab Ibn Sina. Okey. Kemudian ada seorang tokoh yang penting lah yang telah menterjemahkan kitab fi at-tib ni ke dalam bahasa Latin, iaitu Giorad Cremona nama beliau. Okey. Okey, karya kitab Al-Tib ni telah dicetak sebanyak 15,000. Banyak tu, 15,000. Dicetak sebanyak 16 kali ke dalam bahasa Latin dan sebuah ke dalam bahasa Yahudi. Okey. Kemudian berkenaan dengan kitab As-Siyasah. Okey. Kalau kita tengok, siasah ni bermaksud politik, tetapi apa yang dibincangkan di dalam kitab ini lah berkenaan dengan maksud yang besar lah daripada makna siasah ni lah. Maksudnya usaha memperbaiki dan memperelok apa yang rosak. Okey, macam
memperbaiki apa yang rosak lah. Kita cantikkan apa yang kurang, apa yang lemah, macam tu lah. Okey, dalam perbahasan dia, kitab ni banyak dibahaskan tentang pengurusan manusia, hakikat diri dan masyarakat, bagaimana nak membangunkan keluarga, macam mana, apakah tugas keluarga, apakah tugas ibu bapa, tugas anak-anak. Maksudnya di sini pemikiran Ibn Sina ni banyak kepada ke arah kehidupan lah. Banyak kepada arah kehidupan, tertumpu ke arah kehidupan. Segalanya menceritakan tentang kehidupan manusia, bagaimana fungsi kehidupan manusia, bagaimana fungsi kehidupan, bagaimana fungsi manusia di dalam kehidupan. Cerita tentang manusia segala-galanya. Tokoh yang terakhir ialah Ibn Rushd. Okey, nama sebenar dan biodata beliau. Nama sebenarnya adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd. Okey, beliau ni adalah berketurunan ulama Cordova, bukan calang-calang keturunan lah. Keturunan orang soleh. Okey, seterusnya generasi keluarga yang menjadi qadi. Okey, beliau ni adalah generasi yang ketiga. Generasi yang ketiga menjadi qadi. Dan beliau sendiri juga adalah seorang qadi dan pernah menjadi imam di Masjid Cordova. Okey. Seterusnya Datuk Ibn Rushd ni nama dia Abu Al-Walid Muhammad bin Rushd, adalah salah seorang daripada orang yang terkemuka dalam ilmu kalam dan terkenal dalam mazhab Al-Maliki. Mazhab Al-Maliki. Okey. Salah silah perjalanan menuntut ilmu dan karya beliau. Okey. Beliau ni daripada kecil telah bermula menguasai ilmu Islam, ilmu agama seperti hadis, Quran, fiqh dan lain-lain lah. Kemudian beliau juga mempelajari ilmu matematik, perbuatan, falsafah, ilmu kalam dan sebagainya dan lain-lain lah. Okey. Kemudian beliau ni ada menghasilkan karya atau penulisan sebanyak 67 penulisan. Okey, dalam 67 penulisan ni ada dikategorikan dalam contohnya ilmu falsafah dan lain-lain lah. Dia adalah mungkin dalam 20 bab ini, saya tak ingat, 20 dalam ilmu ini, 30 ilmu ini atau macam tu. Dia perincikan kepada kategori lah sebanyak 67 tu. Okey. Kita tengok ke dia punya pemikiran dia. Pemikiran dia banyak dia ke arah fiqh lah. Banyak dia cenderung ke arah fiqh. Dia ada buat kitab, hasilan karya, bagaimana dia nak membantu umat Islam ni nak memahami ilmu fiqh atau memahami hukum-hukum yang daripada fiqh. Kalau tak, orang masyarakat ni akan terkeliru lah. Oleh itu sumbangan beliau ni banyak ke arah fiqh lah. Okay, itulah saja yang dapat saya kongsikan, 4 tokoh yang saya buat. Mungkin kalau nak lebih tu anda boleh membaca saya punya assignment tu, kerja saya tu ada sebanyak 4 tokoh lah. Yang pertama Al-Farabi, yang kedua Al-Kindi, yang ketiga Ibn Sina dan yang keempat Ibn Rushd. Okey, apa yang baik tu semuanya datang daripada Allah, yang kurang tu datang daripada kelemahan diri saya.